Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama dalam kuliah ini, dan kuliah muka surat 22 dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hak orang mengajar atas belajar itu 6 perkara. Hak orang mengajar, guru, terhadap orang yang belajar, murid, ada 6. Pertama, jangan diseru akan gurunya dengan namanya. Nama guru jangan panggil. Jangan dijadikan lututnya serta lutut gurunya. Jangan rapat. Jangan duduk pada tempatnya. Tempat guru jangan duduk, kursi jangan duduk. Jangan tertawa di hadapannya, terbahak-bahak jangan berjalan di hadapannya, melainkan tunduk hadapannya sebagaimana biasa orang Melayu dah begitu. Jangan mengangkatkan suaranya atas suara gurunya, yakni patuh terhadap apa yang diarahkan oleh guru. Baiklah, setengah daripada yang terlebih kuat sebab bagi hafaz ini bersungguh-sungguh dan mengekali dan sedikit makan dan sembahyang tahajud pada malam, dan membanyakkan baca Al-Quran dan membaca kala mengangkat akan kitabnya. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim al-azizil alim. Ada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin wa dahar zahirin. Ini disebut faedah ni, maknanya ada diberinya suatu amalan-amalan yang boleh menguatkan ingatan. Ini memang jadi amalan orang-orang zaman dahulu. Sebabnya kita lihat sejarah, biasanya sejarah Arab memang hafalannya kuat. Pernah Sayyidina Ali sendiri mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku ni ngapal ni payah nak ingat. Ke Nabi beri berapa ajarannya, selepas itu diamalkan oleh Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali berkata, Rasulullah, tiap-tiap apa yang guna sepatah satu huruf pun tak jatuh. Dia dua lah kan. Memang orang Arab guna kepala dan begitu, kepala menghafal lah. Tambah lagi amalan, bertambah lagi lah kuat ingatannya. Jadi di sini disebut, pertama sekali dia kata, kurangkan makan. Orang tu dulu pesan makan banyak dia benak. Benak, jadi maknanya payah nak menghafal, cepat lupa. Yang keduanya, hendaklah malam bangun main tahajud, rajin baca Quran. Nanti ujung-ujung kan ada lagi amalan-amalan. Kita ni yang tua ni tak payah laku, budak lah hafal. Jadi kalau dalam kita tak tua dulu ni, menyebut untuk menghilangkan, untuk tidak cepat lupa, dilarang kita makan kepala ikan. Itulah yang sedap. Itu masalah mahal tu, kepala ikan. Memang lihat dulu adalah suatu guru. Anak murid dia cerdik-cerdik pula tu, pantang pula soalan, menyoal tu, pening tunggu. Apa buatnya? Dikumpulkan kepala ikan, tumbuk elok, buat sup, panggil anak murid makan. Makanlah murid. Lepas tu tak tanya lah murid. Ceritanya kepala ikan tu, orang Arab tak makan kepala ikan ni.
Orang putih tak makan, orang Melayu yang menyapu. Yang keduanya, jangan makan merempah ketumbar, tak makan lekut. Yang ketiga, jangan makan buah-buah masam. Kita dulu orang Melayu kecil sekolah kan makan benda-benda masam-masam ni, asam boynya, buah cermainya, kecil-kecil dulu. Orang Melayu memang rajin makan. Itu yang bangga orang Melayu tu. Tak ada orang melarang dulu. Dia dalam kitab sebut buah apple masam, tapi itu mewakili buah-buah lain lah. Jadi yang pertama, apa tadi, walikan buah-buah masam yang dia rempah dia panggil daun rempah ketumbar. Tak ada, tak tumpah itu. Yang ketiga, jangan minum air yang masuk semut. Air yang semut pun tak boleh. Yang kelima, jangan membaca tulisan di atas kubur. Mana kita baca, sama ada baca nes-nesan atau baca Quran di atas kubur. Itu buat sebab pelupa kuat. Kemudian yang keenam, jangan sekali-kali mengenangkan suatu perkara yang tak boleh selesai. Fikirkan juga, rosak otak. Kita benda tak fikirkan juga. Jadi otak kita jadi rosak, sistem dia rosak. Kita buat sistem barulah. Maknanya kalau sekiranya rumah kita rosak dia punya air condition, buka buat apa? Panggil orang air condition lah. Untuk kalau rosak dengan jalan, buka bonet tu, tengok besi tu kan, panggil roaming kan, senang dan mikir. Itu di antara. Dan di antara perkara yang boleh menyebabkan otak tu cerah, terang, hendaklah kita makan kismis kurang-kurang 21 biji satu hari. Dan makan ataupun makan minyak sapi tulen. Sapi yang bergerak tu, tulen buat sendiri tu. Orang Arab tu kuat ingatan dia, memang kuat. Dengar ingat. Maka dia buat. Saya ingat guru saya dulu gitulah. Dalam kelas ni kan ada 100 orang kelas. Hari pertama berkenalan, banyak seorang sana, Ali, Muhammad, bagus. Besok dia ingat semua. Kita kawan kita tak ingat nama, dia ingat nama. Tu Arab kuat. Macam tu dah. Jadi kita kan kawan lama tak ingat nama siapa. Nama tak ingat. Ya. Itu kaedah. Dan ada kaedah-kaedah buah-buah itu. Ditulis ayat-ayat yang berkenaan pada buah itu, untuk diberi budak-budak yang makan, supaya ingat, kuat ingatan dia. Jadi maknanya adalah secara dalam Islam ini untuk mencerahkan hati budak-budak, terang hati dia. Kalau orang tua dulu kata senang telan kelip-kelip tu, terang hati. Jadi amalan yang lain termasuklah yang amalan ini. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim al-azizil alim ala kulli harfin kutiba wa yuktab abdul amilin wa dahar dahilin. Yang bermaksud dengan nama Allah, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah, maka Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Perkasa, Maha mengetahui sebilangan segala huruf yang telah tertulis dan yang akan ditulis sepenuh abad dan sepanjang masa. Ini amalan ini untuk mencerahkan otak. Dan membanyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membanyakkan selawat ni maknanya kita ni kalau lupa, banyakkan selawat insya-Allah. Allahumma shalli ala Muhammad ataupun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekarang ni pula dikelingkahkan sayyidina tu. Jadi tujuan untuk nak mudahkan persoalan dalam sembahyang, kita tak payah pakai sayyidina.
Di luar waktu sembahyang kita pakai Sayyidina itu. Kalau nak menghilangkan pertelingkahan di antara ulama yang mengatakan Sayyidina itu bid'ah ataupun yang tidak mengatakan bid'ah. Tapi yang mudahnya, buatlah apa ulama dulu kata, bacalah Sayyidina itu, tidak ada masalah. Pasal ada ulama kata. Bila ulama kata boleh tu, kalau dia salahlah ulama tu, dia dapat juga satu pahala. Kalau betul dia dapat 2 pahala. Itu je. Mudah cerita. Maknanya sekarang ni yang diperbincangkan sekarang heboh-heboh sekarang ni, jadi benda dibincang ulama dulu lah, dah selesai lah. Jadi tuan-tuan tersalah di kepala, ini bid'ah tak bid'ah, ini dah bincang lama dah. Orang yang bincangkan masalah sekarang ni dah ketinggalan zaman, dah lewat sangat dah. Dulu dah bincang. Kalau kitab Sirajuddin Indonesia tulis panjang lebar mengenai masalah bid'ah. Sekarang dah pening balik, dah mula pening balik mula. Dengan ceramah yang ini bid'ah, dengan tidak bid'ah. Mana ustaz dengar ni? Dua-dua ni ustaz juga. Jadi senang je, ini pun dengar, ini pun dengar habis. Tak ada masalah apa-apa. Yang kita mengaji dulu betul lah. Yang kita mengaji dulu betul lah. Yang sekarang ni dah tinggal zaman dah. Begitu. Susah balik. Jadi membanyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pesankan juga, selawat ni jangan tunggu pada Rasul selawat. Jangan tunggu Rasul baru selawat. Dah. Kita dah sembahyang dah, wajib dah. Dah rukun dah selawat tu. Duduk lepas subuh ni atau sebelum subuh selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 10 kali jadilah. Kalau bagusnya 100 kali. Kalau malas 10, 5 je lah. Malas 5, 1 pun jadi. 1 malas, tak payah lah. Buat satu masa selawat tu. Dan bersuri dan minum asal, yakni madu. Jadi makna bersuri juga mencerahkan mata dan meredakan ta'ala, dan otak pun cerah sikit. Madu ni pun kan amalkan madu ya? Madu ni sebenarnya Nabi bersabda, alaikum bisyifa'ain, al-asal, al-Quran wal asal. Hendaklah kamu ubat dengan 2 perubatan. Pertama Quran, yang keduanya madu. Jadi madu ni macam-macam. Kalau kita sakit perut umpama, kadang-kadang malam nak klinik malam, satu hari seorang sahabat sakit perut, Nabi kata asqil asal, bagi dia minum madu. Dia pun minum. Ya Allah, sakit tu ya Allah. Dia kata bagi dia minum madu. Dia minum juga. Sakit juga Allah, bagi dia minum madu tu. Minum. Sakit Allah, itu bukan sakit perut, itu setan tu. Menunjukkan madu itu boleh mengubati sakit-sakit perut. Itu sama termasuk juga sakit mata. Sakit mata merah itu, kita titikkan madu lebah tu titik tu, yang bukan yang tebal tu, madu lebah yang nipis, yang halus tu, titik setelah sikit, insyaAllah besok dia hilang merah mata itu. Sama kalau sakit jantung, adalah terpakai madu lebah, umpamanya telur ayam kampung, madu lebah campur dengan hitam, campur dengan tumba, campur dengan kelapa muda, campur dengan air mineral, itu ubat jantung. Lebih kanak-kanak yang susah nak buat, kanak yang hijau badan tu, yang biru badan dia jantung, itu ubat dia, termasuk juga madu. Saya pergi baru ini di Mekah puasa Ramadan ni, tengok satu orang kita Melayu, dia kata dia ni ada barah. Dia barah, dia pergi jumpa Arab kat kedai madu lebah tu. Dia beli beberapa madu lebah campur beberapa bahan lain. Dia kata dia sudah boleh sihat dah 4 tahun dah, dan masih mengamalkan madu lebah dan campuran-campuran yang lain. Menunjuk madu lebah juga boleh mengubati penyakit barah. Saya jumpa lama, saya dapat hal lama sangat orang kena madu ni.
Kami duduk tunggu. Lalu tanya ni orang Kelang, dia kata dia ubat penyakit barah dia hampir-hampir baik. Maknanya madu lebah juga boleh membantu dalam betul Nabi sebut berubat Quran dan madu. Jadi Al-Quran boleh menjadi penawar. Pasal nak cerita juga tambahan supaya dapat tuan faham. Ada pencerama kita mengatakan pasal apa kita nak baca macam-macam tu. Telan Quran tu senang. Tu mengaji tak habis, dia nak buat begitu. Dan orang muda ni kadang-kadang dia baca kitab tak jumpa, dia tak ada. Kalau tak jumpa kadang-kadang sudahlah. Dan Quran lah hadis, banyak hadis tadi yang mengatakan ulama banyak menggunakan Quran untuk mengganti berbagai-bagai penyakit. Quran kata wasyifa wa nunazzilul Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turun Quran ini sebagai penawar dan rahmat kepada orang mukmin. Jadi ada Quran pun ada, hadis pun ada. Itu selawat. Dan satu hari Nabi SAW, Nabi pernah mengharamkan diri makan lebah. Nabi satu hari Nabi minum lebah rumah Aisyah. Lepas minum Nabi pun pakai baju balik. Tadi buka baju, pakai baju balik, turun. Aisyah dah cemburu ke mana pula Nabi sampai makan madu ke mana pula ni. Nabi kata sudah pula. Nabi dah haramkan dia makan madu. Turun Al-Quran, la tuharrimu ma ahlallah, jangan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Maknanya bila makan madu ni nak pergi rumah lain pula, cemburu lah Aisyah. Tuan-tuan fahamlah makna itu. Sekian maklum. Kemudian dan makan kundur, ya, kundur tabu lah, iaitu luban ad-dik. Dia sebutkan luban dik, luban mudakkar, ya, serta gula, sugar, suka putih pula ni. Dan makan buah zabib kismis lah. Macam ni yang bagus zabib merah, kismis merah, 21 biji setiap hari. Pagi-pagi belum makan sesuatu mempunyai hafaz dan menyembuh dari segala penyakit. Itu dia makanan tadi, termasuklah kismis tu. Kismis yang merah, yang warna merah tu. Itu dia. Kita pun kena elok juga tuan makan, mudah-mudahan kita pun boleh ingat. Kerana kita tu kena lupa kunci tak mana, tak ada kunci. Orang cari. Sebab saya pesankan kita kalau kalau hilang salah tak kat mana tak tahu. Kunci ke, beg duit ke, mana tak. Jangan cari, dia tak jumpa. Duduk aja. Duduk. Jumpa. Pasal bila kita duduk, hati kita berjalan. Bila kita mahu cari, hati tak cari. Kita je cari, tak jumpa. Kita cari dia. Yang lebih mudah sembahyang rakaat, lagi cepat jumpa. Allahu Akbar. Oh tilam gitu. Hati lagi boleh pergi. Itu kaedah hati. Kaedah hati dah begitu. Maknanya kita berhenti, dia berjalan. Kita berjalan, dia berhenti. Itu sebab kita duduk, kan berjalan dia. Macam-macam benda yang dipikirkannya. Hutang-hutang banyak fikir. Masa jalan, masa main bola lagi tak ingat. Masa main bola tu lupa hutang begitu. Masa nak kita gelap. Itu sebab dalam undang-undang fiqah, kaum seorang perempuan yang kematian suaminya, dia kan risau-risau duduk di rumah. Bila dia dibenarkan berjalan jiran sebelah untuk cakap, menghilangkan perasaan temenung itu. Cukup dah. Dan tersebut dalam Nuzhah An-Nufus, berkata seorang lelaki bagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, Ibnu Abbas maknanya Abdullah bin Abbas. Bila tuan jumpa ada satu anhu, satu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bila sebut radhiyallahu anhuma tu, Allah meredai keduanya, iaitu Allah sendiri dan Abbas ni.
mak bapak, anak mak, anak dan bapak tu dua Islam. Dia radhiyallahu anhuma, kenal gitu. Radhiyallahu anhu tu maknanya bapak tak Islam. Nah gitu. Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dia kata. Bapak tak Islam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi Sayyidina Ali kerana Allah wajahahu radhiyallahu anhu. Bapak tak. Ini mak bapak anak. Inna Allah wal Islam. Abbas ni pun Islam radhiyallahu anhuma. Itu nak faham kan ya. Apa dia kata? Aku banyak lupa. Maka berkata ia baginya lazimkan olehmu dengan kundur, ditaruh akan diri dalam air pada malam, kemudian diminum akan dia pagi-pagi belum makan sesuatu, maka bahawasanya ia menegahkan lupa. Ada makan kundur, ada rendam. Jadi kalau Nabi juga pesan supaya kita makan labu merah tu, untuk menenangkan fikiran. Labu, kalau kita risau, makan labu. Maknanya itu di antara lain untuk menenangkan fikiran. Maknanya dipanggil mewakili alamiah. Ayat Quran pun ada. Baca alam nasrah, baca alam nasrah pagi-pagi 7 kali, hilangkan kerunsingan. Ataupun kita baca la ilaha illallahul halim, la ilaha illallahul karim, la ilaha illallah rabbul arsyil karim. Itu amalan untuk menghilangkan kerunsingan. Ada juga amalan yang lain yang panjang. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika nastaghfiruka wa atubu ilaika madhi fi hukmuk wa fi qada'u, sampai habis panjang. Jadi maknanya itu amalan-amalan yang kalau risau. Nabi tak pernah mengajar kita kalau tak mau tidur, arak tak mau tidur. Allahumma rabbas samawati sab'i ma azallat wa rabbal ardina ma aqallat wa rabbas syayatin ma adallat kulli jaran min syarri khalqika kullim ajma'in ay yafta alayya ahad minhum aw yatgha azajaru wa jallat tanam taqaddasat asma wa la ilaha ghairu al-muqad gharatin nujum wa hadatil uyud ahli layali wa anim ainayya. Itu Nabi ajar orang yang payah nak tidur. InsyaAllah kita baca 3 kali dalam nama tidur. Kalau tak tu juga salah baca lagi. Ya, tu. Mana ada semua benda ada yang Nabi ajar. Tak mau tidur pun ada, pening kepala pun ada, sakit perut pun ada. Satu orang gatal tangan dia. Ya Allah, dia kata aku ni lepas Islam dah mana gatal aja. Nabi kita besok berpegang tangan, pegang kaki yang gatal tu, baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, baca a'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri al-ajid wa hadir 7 kali. Dia pun buat. Tak lama dia pun berkata, Rasulullah, aku dah buat dah aku dah sembuh dah. Sama seorang sahabat namanya Abu Umamah menung kat masjid waktu pukul 9 pagi gitu. Nabi pun sampai. Waktu orang sibuk kerja, petani, berniaga, jual macam-macam. Dia termenung seorang kat masjid. Mengapa kau menung di masjid ni? Nabi kata. Apa sahabat tu kata? Lazimat ni duyul Rasulullah wa hazan. Aku ni hutang pun banyak, duka cita pun ada. Tu aku menung dengan seorang. Nabi dapat wajar kau satu amalan kau baca, insya-Allah hilang. Dia pun baca doa yang kita lagi baca tu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, sampai habis. Dia pun amalkan. Tak lama dia pun datang, ya Allah, sekarang aku dah tenang dah. Hutang pun dah terbayar, hati pun dah tenang. Ada selesai dia. Ada orang salah dengar ceramah sebenarnya. Seorang lain ceritalah. Telefon saya, Ustaz, dia kata saya dengar ceramah malam. Dia kata siapa ada hutang baca doa tadi, tak payah bayar hutang. Dia boleh silap dengar tu. Ustaz tu kata kalau ada hutang baca ayat tu dia rezeki dapat. Tak payahlah hutang. Tak payah bayar hutang, orang sedap lah. Hutang je baca doa. Dan tersebut dan disebut dalam Nuzhatun Nufus
bermula makan kundur itu menguatkan mata dan maidahnya ni usus perut, dan jika dibakarkan dia, diambil asapnya buat celak mata, menambah cahaya mata, dan dimamah akan dia, bertambah akal dan menghilangkan yang basah-basah pada kepala, meningkah, dan memakan akan dia menghilangkan angin dan memutuskan balgam, iaitu lendir, dan iaitu membaikkan bagi demam balgam, demam panas. Jadi maknanya itu kelebihan kundur tu. Dalam tidak lain sebut labu, labu kundur lah. Jadi maknanya itu dah dia punya faedah dia, dia punya tip dia untuk apa namanya, maknanya ulama ni pun diberi kelebihan perkara yang patut diambil perhatian. Kundur dia mata pun cerah, sebab banyak dia termasuk juga kita. Saya pesankan kadang-kadang kita dapat anak ke cucu ke, jangan lambat mencukurkan kepala budak tu. Selalu silap 4 bulan, 5 bulan biarkan rambut budak terpanjang. Sayang nak potong, pasal apa? Kerinting rambut dia, cantik. Dia lupa negro lagi kerinting rambut. Jadi maknanya disunatkan hari yang ke-7 tu cukur. Buat apa cukur tu? Supaya cerah mata budak itu. Itu kaedah dia. Termasuk juga kita nak ikahkan budak itu. Kambing yang kita sembelih tadi, jangan dipatah-patahkan tulangnya. Sendi-sendi je dia potong, tulang jangan patah. Pasal apa? Supaya jangan reput tulang budak itu. Semua di kaedah dia. Maknanya gunting cukur rambut supaya mata dia cerah. Rambut yang tumbuh dalam kepala, dalam perut, jangan dipakai buang. Dan cukur supaya kita dapat timbang dan serahkan sebut timbang emas. Hakikat apa nama kambing itu, jangan dipatah-patahkan tulangnya supaya apa? Jangan cepat reput tulang budak tu besok tua. Kemudian dimasakkan dengan manis sedikit. Supaya apa? Supaya manis akhlak budak itu. Itu keadaan. Itu ada hubungan tu. Kita rasa macam mana? Apa hubungan? Senang aja hubungan. Macam tuan dan kita seorang makan benda masam. Pasal apa kita rasa masam? Jauh tu kan, dia makan masam, kita pula rasa masam tamu. Itu kuat dia punya hubungan tu. Gelombang ada tu kuat. Itu sebabnya kita lihat kalau orang membuat apa nama perubatan Islam, sakit gigi, kan senanglah pakai konstan ada. Kan orang mengandung tak boleh pakai alat konstan tu. Masalah kita gunakan kayu, gunakan paku dan gunakan tikul besi. Bukanlah dia tikul besi gigi kawan tu, pada kayu tu. Jadi mengapa baik pula dia punya gigi dia, yang kita paku tadi ialah kayu tu dengan beberapa ayat yang baca. Jadi maka hubungan dia, bacaan dari ini kuat kepada orang, insya-Allah baik. Itu gelombang dia. Semuanya ada. Kita ada kan hubungan telepati dan sebagainya. Macam seorang isteri sedang masak, suaminya tak ada, ke tempat lain, laundry ke mana, jatuh periuk, apa dia kata? Apa khabar suami aku? Itu kuat hubungan tu. Banyak Hindustan macam tu. Gelombang telepati gitu. Habis punca keluhan. Dan ada pun sebab yang mempersakai lupa maka, iaitu pertama maksiat. Dah lah, itulah. Pasal apa satu hari Imam Syafi'i mengadu tok guru dia. Dia tersyakau tu ila Waqi' ala su'il hifzi wa arsyadni ila tarkil ma'asi wa nurullah la yahdi ila asi atau sebagainya. Jadi maksudnya dia kata aku mengadu tuan guru aku namanya Waqi', tuan guru namanya Waqi', atas hafalan aku tak berapa nak bagus. Maka tuan guru dia kata apa? Dia memberitahu pada aku lain kali jangan buat maksiat. Sebenarnya Imam Syafi'i tidaklah buat maksiat,
Satu dia jalan belakang perempuan, terselak kain sikit aja. Itu je ternampak. Tu kira ulama yang besar tu. Kalau kita tengok tak masalah tu. Lagi sambung kan. Gitu. Jadi dia itu je. Jadi hilang sikit ingatan dia. Kuat. Tu maksud tu. Kita pula sekarang ni kaum wanita pula pakai seluar, diturun ke bawah pula. Bawah pusat sengaja turun ke bawah ni. Kan payah je. Tak tengok pula kat mubazir pula. Saya tengok jugalah. Dah rosak kita punya mata. Kan ada buat kajian di Amerika. Banyak orang Amerika rosak mata kerana tengok benda maksiat. Gitu. Mata ni sebab kita sebaik Allah Ta'ala sayang gitu. Ambil uduk, hilanglah dosa-dosa kecil itu. Mandang tu dosa kecil itu. Tapi kalau hari pandang, berat dia. Satu, manusia yang buat. Bila buat semua, apalah tak kuat. Yang kedua, banyak dosa. Samalah juga lebih kurang. Suka cerita pada fikir jalan dunia. Banyak fikir. Sebabnya dalam apa namanya, Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan bahawa man arada dunya waqtara al-akhirah aqradu situ uqubat. Barang siapa yang sibuk dengan dunia, diutamakan di akhirat, Allah seksa dia 6 seksaan. Termasuk berfikir panjang. Sakit dunia, sakit lah tu. Angan-angan banyak sangat. Jadi otak pun rosak, lupa pun cepat. Kemudian banyak membimbang dengan pergantungan dunia. Makan kasbarah basah, yakni daun ketumbar, sebut tadi daun ketumbar. Biasanya kita orang Melayu tak makan buah ketumbar tu. Saya tak kenal daun ketumbar tu. Kemudian makan buah tupah, apple masak. Ini yang tidak lain pun ada sebut. Yang kita tua yang lain pun sebut. Tupah ni, kalau orang Kelantan buah tupah kan, apple tu, apple hijau tu. Apple hijau tu yang makan. Ini mewakili buah-buah masam yang lain. Jangan makan. Kalau makan apple pun makan apple yang, kalau mereka yang merah tu banyak kimia pula. Makan buah apple yang bodoh tu tak apa. Dia kecil tu. Kemudian menilik kepada sesuatu yang direbus. Tak boleh juga. Pandang boleh, jangan pandang lama-lama. Telik tu. Kemudian membaca suratan di kubur. Saya buatkan tadi tu. Berjalan atas kitar unta, lorong unta tu. Kita tak apa lah tu. Mencampak tumor hidup pada bumi. Tumor datang halal tu, dia bunuh je, jangan campak. Membekam, buang darah di lubang tengkuk. Sini jangan bekam di sini. Memakan sesuatu yang menambahi balgam seperti banyak minum air. Maknanya jangan makan sesuatu yang panas, boleh menyebabkan banyak minum air. Memang minum air ini digalakkan dalam kesihatan. Jangan terlalu banyak. Habis itu saja 10-12 yang boleh menyebabkan betul. Kata qil, disebut kata qil ni maknanya dhaif lah. Dan kita sebut kata qil. Qil tu maknanya dikata orang, maknanya pendapat tu lemah, riwayat tu lemah. Telah muafakat 70 Nabi alaihi wassalatu wassalam atas bahawasanya banyak lupa itu dari banyak balgam itu. Banyak balgam itu daripada banyak minum, dan banyak minum itu kan dari banyak makan. Itu sebabnya ini 70 Nabi cerita. Dan makan roti kering itu memutuskan balgam. Dia suruh makan roti kering. Dan demikian lagi makan buah zabib, kismis lah, pagi-pagi belum makan sesuatu, dan jangan banyak makan daripadanya, maka berhajat kepada minum air. Jadi bertambah balgam, dan bersudi itu mengurangkan balgam dan menambah hapas dan fasih lidah, kerana bahawasanya bersudi itu sunat sunniyah
dan menggandakan pahala sembahyang, dan banyaklah fadilat bersugi seperti barang yang lagi akan datang pada sebabnya. Maknanya bersugi ni nak pesan kayu, kita kadang-kadang kalau bangun-bangun tengah malam jangan lupa bersugi tu. As-salat bis-siwak afdal min sabin salatan bila siwak. Bersugi, bersemayang dengan bersugi lebih baik daripada sembahyang 70 sembahyang yang tak bersugi. Satu sembahyang bersugi, so ini campur lawan dengan 70 sembahyang yang tak bersugi, elok yang 2 rakaat lagi. Jadi kalau kita buka dalam kitab Baharul Mazi, dia tak setuju pakai buruh ni. Dia tak suruh kita pakai buruh gigi biasa ni. Dia suruh pakai kayu sugi yang beli kat Mekah tu. Itu pendapat dia lah. Tapi yang pentingnya ialah bukan alat tu, yang penting ialah bersugi. Ya, kalau tuan baca seorang Baharul Mazi tu, jumpalah tu, pening kita. Marah sungguh. Ni orang putih punya dia kata. Cara lama fikirlah. Kalau kita baca dalam bab sejarah sains gitu juga, maknanya waktu mula sampainya bersikal kat Mekah, bersikal ada orang naik bersikal tu, dipukul dia orang. Ni syaitan punya dia kata. Pasal Amerika mula-mula datang benda-benda bersikal aja. Sampai telefon kat Mesir, orang gunting telefon, gunting demi wayar tu. Ni syaitan punya. Ulama situ pun tak berani nak menjawab apa hukumnya menggunakan teknologi sains ni. Ulama tak berani nak kata. Dia kata apa? Kalau eloklah, itu je. Tak berani nak kata kita mesti terima sains. Pasal dulu kan bila datang barat tolak habis. Masuk kita Malaysia dulu belajar bahasa Inggeris tak pergi waktu tu. Dia besok tanya dalam kubur, I don't know. Ma rabbuka, I don't know. Saya ingat lagi saya kecil dulu bila belajar bahasa Inggeris ni, orang tu parti je. Dia marah bahasa Inggeris tu. Itu tak ramai orang sekolah Inggeris tu. Pasal apa? Ada orang kata besok untuk belajar bahasa Inggeris dan kubur pun mereka tanya, dia jawab seorang putih. Pening mereka. Teknik dulu salah. Sama juga dalam kitab Razi begitu. Dia marah sungguh. Ada benda yang kita boleh pilih lah. Tapi kalau dia kata dia marah sungguh, cuti hari Ahad tu atau terima lah. Pasal hari Ahad itu orang Kristian punya cuti, kan? Hari Sabtu orang Yahudi. Islam cuti Sabtu, hari Ahad Jumaat. Tapi kita tak pakai. Pasal orang Islam ni dia sudah terikut dengan barat. Dia tak nak cuti hari Jumaat. Kan tuan-tuan tengok, banyak setengah negeri tu dia cuti 2, Jumaat cuti, Ahad cuti. Senang cerita. Faedah al-azimah. Azimah namanya faedah besar, azimah besar. Faedah azimah faedah besar. Ini faedah yang amat besar. Kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, barang siapa berkendak hafaz segala ilmu halusnya dan berkasarnya, maka hendaklah disurat pada bejana yang suci akan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an falaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bil husban wan najmu wasy-syajaru sudan. Habis satu surah, satu bahagian daripada surah. Dan la tuharrik bi lisanak lita'jala bih inna 'alaina jam'u qur'ana wa idza qara'na fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Surah Al-Qiyamah. Kemudian bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Surah Al-Buruj. Tulis pada bejana, tulis dengan za'faran. Za'faran ni kumkuma, orang buat nasi biryani tu yang merah halus macam tembakau tu. Kumkuma, orang Melayu panggil kumkuma.
Kemudian dihapuskan dia dengan air zam-zam dan diminumkan dia, nescaya hapus ia akan tiap-tiap barang yang didengarnya dan barang yang dilihatnya dengan berkat segala ayat yang mulia itu mujarab. Tu tulis tulis. Za'faran ni kena cut sikit. Kerana bila celup dengan pen, dia tak loadnya. Celup elok lama, cut sikit. Tulis pada piring ataupun pada mangkuk ayat tadi, Ar-Rahman tadi, surah Ar-Rahman, Al-Qiyamah dan Al-Buruz. Tulis, kemudian padamkan dengan air zam-zam. Minum air zam-zam. Boleh ingat. InsyaAllah. Dan kata Al-Kalbi, ada bagiku anak, tiap-tiap membaca ia akan sesuatu daripada Al-Quran, lupa ia. Maka melihat aku dalam tidurku, akan orang yang berkata bagiku, surat olehmu akan Ar-Rahman hingga akhir barang yang terdahulu sebut, maka aku perbuat akan dia bagi anakku, maka hafaz ia barang yang dengarnya, maka memuji aku akan Allah Ta'ala. Maknanya praktikal lah. Benda ulama ini bermimpi, ada yang mengajar dalam mimpinya bagaimana untuk budak-budak senang menghafal. Habis I'lam ni dia terjemah. I'lam ni ketahui olehmu. I'lam ketahui olehmu bahawasanya hadis yang dhaif itu tiada sekiranya ihmal, yakni diabaikan. Kerana bahawasanya hadis yang dhaif itu boleh diamalkan dengan dia pada fadilah amal. Seperti kata Syekh Ibn Hajar dalam Tanbihul Akhyar, bermula hadis yang dhaif itu jadi hujah pada segala fadilat amal dengan ittifaq ulama, seperti barang yang tersebut dalam Syarhul Muhadzab dan lainnya. Nak cerita sikit. Hadis dhaif ini selalu orang tanya, ni sahih ke dhaif? Dhaif ini ia hadis dhaif. Hadis tidak dhaif, hadis tu pembawa itu. Pembawa hadis tu syanu tu ada di antaranya yang ingatan tak kuat. Dalam hadis sahih disebut ma rawahu adlun dhabitun thiqah. Itu takrif dia. Barang yang diriwayatkan oleh orang yang adil. Adil ni maknanya bukan adil mahkamah tu. Adil yang tidak buat maksiat besar dan tidak mengkalkan dosa kecil. Itu adil lah. Dhabit, ingatan dia kuat. Mana kalau orang Arab kuatnya sikit je, kita tak kuat tu. Gini untuk ramai-ramai ni balik. Ada kelas ni? Ada. Kelas ada tak? Kelas ada. Tapi yang tengah bawa ni, kita ni pelupa. Kita minggu lepas ada kelas tak? Sunu dia rasa tu ada lah. Tu lah. Tunggu situ. Padahal kelas memang ada. Tapi dia sendiri tu yang tak kuat dia betul. Dia rasa siang ke malam ni. Tuan. Mula dari hadis kat turun tu. Dia lemah. Jadi mana hadis tu cerita dia tidak lemah, pembawa cerita itu lemah. Atau orang tak boleh percaya sangat orang tu, tak percaya sangat. Dia turun dari hadis tu lemah lah. Umpama dalam hadis talqin. Talqin itu ada seorang tu ingatan tak kuat. Jadi hadis talqin tu lemah. Lemah. Dia boleh pakai lah. Maknanya cerita tu betul. Nabi pernah mengatakan ada hadis talqin, tapi pembawa cerita itu lemah. Bukan lemah, bukan dia menipu tak. Ingatan dia tak kuat. Turun aja tu. Hadis mutawatir kuat tak sikit. Jadi ma rawahu jam'un an jam'in la yajtami'u sawatum al-kalim. Mana hadis mutawatir ni sekumpulan orang bawa cerita, sekumpulan orang 10 orang 10 orang 10 orang yang mereka takkan berkumpul untuk nak buat bohong. Itu
Yang bertiga dia panggil hadis masyhur. Ada peringkat dia. Jadi maknanya hadis ni kita yang tak belajar dia panggil ilmu usul hadis atau masalah hadis. Mengkaji itu orang ni hadis ni sahih, hadis ni begini, hadis begini. Dalam kita ni Ibn Hajar mengatakan hadis sahih, hadis dhaif ini boleh dipakai dalam masalah berkaitan dengan fadl amal. Maknanya sembahyang ini faedah, baik hadis apa? Faedah ni sembahyang ni faedahnya, puasa ni faedahnya. Kita boleh pakai puasa itu. Cerita itu kita boleh dengar jelah. Dulu kita pernah dengar dalam televisyen bayan tarawih. Sekarang tak ada dah. Orang komplain. Hadis dhaif. Hadis tu kena kata palsu. Malam pertama sembahyang tarawih sekian pahala. Kan? Yang kedua sekian pahala. Yang ketiga dapat benda dari 10. Malam tu sembahyang. Benda dari 10 tu. Itu maksudnya hadis dhaif masih boleh dipakai menurut pendapat Ibn Hajar. Dan ada pun pada hukum seperti halal dan haram dan jual beli dan nikah dan talak dan umpamanya, maka tidak boleh diamalkan melainkan dengan hadis yang sahih. Maknanya kalau kita halal hukum hadis sahih, tak boleh pakai hadis dhaif. Kalau masalah sam'iyat, masalah akhirat, itu hadis sahih mesti. Hadis dhaif tak boleh pakai. Masalah ceritaan kubur, soalan kubur, masyar dan sebagainya, hadis sahih. Kata Imam Nawawi dalam Al-Azkarnya, saya kiranya bagi orang yang sampai kepadanya sesuatu daripada fadal amal begini-begini, bahawa ia kerjakan dengan dia, dan jikalau sekalipun supaya ada ia daripada ahlinya. Maknanya kalau jumpa hadis dhaif yang mengatakan pahala sekian, boleh beramal dengan, tak ada masalah. Dan daripada hadis Nabi SAW, sabdanya, barang siapa sampai akan dia daripada Allah Ta'ala kelebihan suatu, maka tiada ia membezakan dia, maka mencapai akan dia, yakni kelebihan itu. Kalau sampai dia maklumat yang lemah tapi ada kelebihan, boleh bukan, tak ada masalah. Kata setengah daripada orang salihin, aku lihat akan Nabi SAW dalam tidurku di sisi Ka'batullah, maka berkataku, ya Rasulullah, telah sampai akan kami daripada engkau bersabda, barang siapa mendengar akan hadis padanya pahala bergantian, maka diamalkan dengan dia pada hal harap, akan demikian pahalanya itu. Dan jikalau adalah hadis itu dhaif, batil sekalipun, yakni diberi pahalanya, sabdanya bahkan, dan demi Buniyatul Ka'bah itu, bahawasanya ia daripada aku dan aku berkata dengan dia. Ini kisah. Maknanya kalau kita jumpa tu hadis dhaif mengenai pahala-pahala, jadi tak jadi pun kira jadi. Pasal itu kelebihan-kelebihan yang mentah sediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hadis dhaif pun hadis yang masih boleh dipakai kerana ia berkaitan dengan fadl amal. Hujahnya, apa-apa amalan yang diceritakan kelebihannya, walaupun dhaif masih boleh pakai. Tetapi masalah yang berkaitan dengan hal haram, akidah sebagainya, tak boleh pakai dengan hadis yang sahih. Ingat balik bahawa tuan-tuan, hadis-hadis sahih telah dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Jadi kaedah dia punya derajat dia, hadis yang pertama sekali ialah hadis muttafaq alaih. Maknanya hadis yang disetujui oleh Bukhari dan Muslim, itu nombor 1. Kita ambil itu dulu. Kemudian yang keduanya hadis Bukhari. 3 hadis Muslim. 4 ala syarat Bukhari, syarat Bukhari, tapi hadis orang lain bawa. Itu nombor 3, 4. Kemudian ala syarat Muslim. Jadi pegangnya pertama Bukhari dan Muslim, kemudian Bukhari, kemudian Muslim, kemudian syarat Bukhari dan syarat Muslim, dan barulah yang lain, Nasa'i, Ibnu Majah, Daud dan sebagainya. Itu kaedah. Jadi insyaAllah sambung bulan depan. Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amnun 'alaina bis-safa'il ma'rifah wa hab lana tashihal mu'amalah bima bainana ala sunnah warzuqna sirqat tawakkul 'alaika wa sunnah zanni wa amnun 'alaina kulli ma yaquluna ilaika makunan bi awaqid darai birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.